maka dosa dia sangat besar. Sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, ada orang dia tak get the point apa masalah bid'ah ni. Dia bid'ah ni masalah besar dia tiga masalah besar. Apa dia masalah besar yang tiga ni? Dia mengubah syariat yang dibawa oleh Allah dan Rasul menjadi syariat baru. Ada orang kata berdoa kat kubur ni tak salah. Apa masalah berdoa dekat kubur? Ada bawa riwayat pula, ada ulama buat, ada ulama mengharuskan, ini masalah khilafiyah, kita kena hormat khilafiyah. Dia tak faham. Dia tak faham bahawa usul bid'ah tu tiga. Satu, dia mengubah syariat yang dibawa oleh Nabi. Dalam Islam, Nabi SAW cukup melarang orang melakukan perbuatan syirik, ghulu pada kuburan. Kubur ni tak pernah dijadikan sebagai tempat ibadah. Nak baca Quran bukan kat kubur. Nabi siap sebut dalam hadis yang sahih, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Bacalah surah Al-Baqarah. Nabi suruh baca Quran dalam rumah. Sebab Nabi kata jangan jadikan rumah sunyi dari dibacakan Al-Quran. Jadikan rumah sebagai kuburan. Maksud kata rumah jangan jadi macam kubur. Tidak dibacakan Al-Quran. Mana kata Quran ni bukan dibaca dekat kubur, dibaca dalam rumah. Ada rumah elok-elok nak pergi kubur. Rumah cantik bukan main. Tapi kubur juga dia nak pergi baca. Jadi sebab itu, bila kita melakukan bid'ah, bid'ah ni dia telah menjadikan syariat baru. Itu yang orang yang buat bid'ah ni tak faham. Kenapa dia tak faham? Sebab hati dia sudah dibelenggu oleh kecintaan kepada bid'ah dan membenci sunnah Nabi SAW. Bagaimana ia boleh berlaku? Semua bid'ah ni dia berlaku. Punca dia satu, ta'assub dan fanatik. Bila dia ta'assub, dia mengagungkan individu-individu. Dia ta'assub kepada Habib. Dia percaya Habib ni mimpi jumpa Nabi. Dia percaya kepada karisma seseorang tokoh. Maka dia membesarkan seseorang. Maka dia mula terpesong dan menyeleweng daripada sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW. Sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, Nabi dalam hadis riwayat Anas, Nabi tak mendidik para sahabat dengan memuliakan individu. Sebab itu bila Nabi masuk dalam majlis, kata Anas bin Malik, kami teringin nak bangkit berdiri memuliakan Nabi, tapi kami tahu Nabi tak suka. Nabi bila masuk dalam majlis para sahabat, sahabat nak bangun menghormati Nabi, Nabi tak mau, Nabi tak suka. Dan dalam hadis yang lain, kalau sahabat duduk atas kerusi, bila Nabi masuk, mereka bangkit bagi Nabi tempat duduk, Nabi takkan duduk atas kursi tersebut. Nabi tidak akan mengambil tempat duduk orang lain, atau menduduki tempat yang dikosongkan oleh orang lain. Maka itu Islam bawa dia punya sifat yang diajarkan oleh Islam. Dan kita akan mendapati sifat-sifat ini, tujuan-tujuan agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi tak bagi jadikan kubur sebagai tempat ibadat. Nabi mencela orang-orang Yahudi dan Nasrani yang keterlaluan, yang ghulu, yang ekstrim, yang fanatik terhadap kubur-kubur para Nabi mereka, beribadat pada kubur-kubur para Nabi mereka. Nabi benci perbuatan demikian. Kalau kita lihat apa yang diajarkan oleh sunnah, sangat bertentangan dengan amalan orang-orang Melayu dan golongan-golongan sufi, orang-orang yang disebut sebagai ahli bid'ah. Berbeza. Maka sebab itu orang-orang yang melakukan bid'ah, mereka tak sedar perbuatan bid'ah membawa tiga masalah besar. Pertama ialah membawa masalah mereka telah merubah syariat. Nombor dua, apa dia kesan bid'ah? Bid'ah memadamkan. Dia memadamkan atau menghilangkan sunnah. Setiap bid'ah yang kita buat, kita akan terlupa, kita akan tertinggal sunnah yang asal. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apabila kita mula buat satu bid'ah, maka sunnah akan diangkat daripada kita. Sunnah Nabi SAW, apabila berlaku kematian, kita orang yang jiran, orang yang bukan mengalami kematian, kita bawa makanan jamu keluarga si mati. Itu sunnah. Bila ada kematian dalam masyarakat kita, kita hak hidup, kita yang sihat, kita yang tidak diuji dengan kematian, disuruh oleh Nabi SAW bagi makan, jamu makan kepada keluarga orang yang mati, kerana mereka dalam kesibukan. Kerana kata Nabi, kematian itu menyibukkan mereka.
Sibuklah, sedih, sibuk dengan kesedihan. Ada orang makcik Kiah baru mati laki. Makcik Kiah bila dia kematian suami, Makcik Kiah nak menangis. Bila menangis nak masak nasi pun tak boleh. Makcik Kiah bila kematian suami, dia nak masak nasi tak boleh. Nak buat ayak pun tak boleh, duduk menangis. Maka menjadi kewajipan jiran-jiran Makcik Kiah bawa makanan, bawa gula, bawa garam, bawa nasi, bawa beras. Sebab Makcik Kiah ni nak pergi shopping pun tak boleh, sedih. Dah lah pula dia bila mati suami, orang perempuan dia kena berkabung. Maka bila Makcik Kiah berada dalam keadaan iddah, dia kena berkabung. Dia dalam keadaan kesedihan, kesibukan. Maka Nabi SAW dalam hadis, Nabi suruh apa? Nabi suruh orang-orang yang sekeliling bawa makanan kepada keluarga si mati. Itu sunnah. Tetapi dengan berbuat bid'ah. Tengok bid'ah apa yang kita buat? Kita buat kenduri arwah. Kenduri arwah bid'ah. Bila kita buat kenduri arwah, sunnah kita bawa makan pada keluarga si mati dah tak wujud dah. Keluarga si mati pula kena keluar duit. Keluarga si mati kena keluarkan belanja. Jamu pula orang lain makan. Sudah melawan sunnah. Sunnah kita yang bawa makan pada keluarga si mati. Tetapi kerana kita berbuat bid'ah, dia akan menghilangkan sunnah. Maka sebab tu orang-orang yang terjebak dengan bid'ah ni, dia tak nampak. Dia duk nampak, oh ini perkara khilaf. Dia duk nampak orang-orang yang mengajak kepada sunnah ni Wahabi, ekstrim, tidak memahami usul fiqh dan sebagainya. Macam-macam tuduhan jahat diberi. Sedangkan mereka, orang-orang yang terjebak dengan bid'ah, mereka sudah dibutakan mata mereka terhadap maslahat, maqasid syariah, matlamat tujuan Islam yang hendak dibawa oleh Nabi SAW. Alasan mereka, kita berdoa dekat kubur, kita berdoa pada kubur orang-orang soleh, orang-orang si mati. Tanya mereka, apa maqasid syariat yang terdapat pada amalan ziarah kubur? Adakah untuk mengagungkan orang yang ada dalam kubur? Adakah untuk memuliakan orang yang sudah mati itu? Adakah untuk menjadikan orang-orang yang masih hidup supaya berdoa kepada Allah, bertawassul, berperantara kepada orang yang sudah mati itu? Adakah itu yang dibawa oleh Nabi? Atau amalan ziarah kubur dalam Islam supaya mengingati kematian, supaya mengisafi bahawa kita pun akan mati? Sebab itu dalam doa salam kita kepada ahli kubur, Assalamualaikum ahlad diyar. Salam sejahtera kepada penghuni kubur, ahlul diyar. Dan kita disuruh sebut, dan kami satu hari nanti lahiqun, kita akan follow kamu. Maka semua syariat dia ada maqasid, dia ada tujuan syarak dia. Sebab tu Uthman bin Affan dalam hadis disebut apabila dia melihat kubur, dia menangis. Maka orang tanya Uthman, wahai Uthman, kau tak menangis bila tengok benda lain, tapi bila kau tengok kubur dia menangis? Kata Uthman, sesungguhnya kubur adalah persinggahan yang pertama daripada persinggahan akhirat. Kalau berjaya dalam kubur, maka berjayalah dalam tempat-tempat yang lain. Maka tujuan Islam nak pergi ziarah kubur supaya insaf kematian. Tak ada kaitan dengan siapa ada dalam kubur tu, tak ada kaitan. Maka sebab itu sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kalau kita perhatikan orang-orang ahli bid'ah ni, kelompok yang pro bid'ah ni, mereka maqasid syariah tak ada kaitan dengan apa yang mereka perjuangkan. Sebagai contoh, Maulidun Nabi SAW, Maulid Nabi, mereka kata, mereka klaim kita sambut Maulid Nabi, tujuan nak memuliakan Nabi dan sebagainya. Tapi bila mana kita melihat kepada intipati program pengisian dalam majlis yang mereka lakukan, manfaat kepada Nabi atau yang nak dimulia tu bukan Nabi pun. Yang dapat RM50,000 dapat duit tukang-tukang baca qasidah tu, ustaz tu yang dimuliakan, Habib-habib tu yang dapat habuan. Orang yang mai tu berseronok menjadikan itu sebagai hiburan, berselawat, rasa beragama dan sebagainya. Tapi di mana Nabi dimuliakan dalam majlis itu tak ada pun. Nabi dipermainkan lagi ada. Nabi main dalam majlis mereka, Nabi pergi main. Yang mulia bukan Nabi, tok guru mereka yang diangkat mulia sampai Nabi kena main ziarah tok guru mereka. So kalau kita perhatikan dari sudut maqasid syarak, kita akan melihat bahawa orang-orang yang menyukai perbuatan bid'ah, mereka sebenarnya terpesong
daripada sunnah, mereka sebenarnya terpesong daripada tujuan syarak. Mereka tak boleh nak pertahankan.